A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini min syarri nafsi. Wahai Tuhan, berilah kepadaku petunjuk dan peliharalah diriku dari kejahatan diri sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana rahmatnya Allah pertemukan kita lagi dalam siri tafsir Quran Juzul Amma dalam surah Al-Buruj. Ini insyaAllah saya akan sambung lagi perbincangan kita dengan firman Allah dalam surah Al-Buruj ini ayat 4 hingga 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Jadi alhamdulillah, ayat keempat dan ke-9 ini yang bermaksud celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji, Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Dalam ayat 4 hingga 9 ini Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud, iaitu satu golongan orang-orang kafir yang mempunyai kuasa dan pengaruh yang memaksa orang-orang yang beriman agar menjadi kafir seperti mereka. Akan tetapi orang-orang yang beriman menolak dan mengingkari paksaan mereka. Akhirnya mereka telah mengenakan ancaman dengan menggali parit yang dinyalakan api di dalamnya. Mereka menolak orang-orang yang beriman ke dalam parit tersebut, sedangkan mereka orang-orang kafir tadi menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri adegan pembakaran manusia dalam parit tersebut. Salah satu perkara yang tidak berperi kemanusiaan, sebagaimana dua kisah yang dinyatakan di bahagian awal surah ini, iaitu kisah ini berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dinyatakan dalam surah ini adalah bertujuan pertamanya untuk meneguhkan keimanan orang-orang Islam ketika menghadapi pelbagai cabaran dan ujian kerana pertahankan keimanan mereka. Maksudnya kisah ini berlaku sebelum zaman Nabi SAW lagi. Dan kisah ini diceritakan supaya teguh hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah saat mereka diuji dengan pelbagai ujian dan pencobaan kerana beriman dengan agama Allah. Memberi harapan kepada mereka dan bersifat tabah dan sabar menghadapi pelbagai ujian dalam kehidupan ini. Meneruskan tugas dalam melaksanakan tanggungjawab mengajak manusia ke jalan Allah walaupun menghadapi pelbagai bentuk ujian. Manusia juga hendaklah meyakini kepada kekuasaan Allah yang sentiasa menyaksikan setiap perbuatan manusia dan balasan yang akan diberikan pada mereka sama ada baik ataupun jahat. Sekarang kita lihat pula kepada firman Allah ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat kepada Allah. Allah menerangkan bahawa orang-orang kafir
yang melakukan kezaliman ke atas orang-orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, dengan berbagai bentuk penyiksaan. Seperti dalam kisah ini, itu kisah Ashabul Ukhdud, di mana mereka orang-orang kafir, musyrik, menggali farik dan menyalakan api di dalamnya, lalu orang-orang yang beriman ditolak ke dalamnya. Kedua, orang-orang kafir Quraisy melakukan penyiksaan fizikal dan emosi ke atas orang-orang Islam seperti yang berlaku pada Bilal bin Abi Rabah, keluarga Yasir dan lain-lain. Mereka juga melakukan pelbagai tekanan dan kezaliman kepada Nabi sendiri dengan pelbagai cara penganiayaan sehingga wujud pakatan untuk membunuh Nabi SAW. Seterusnya, yang ketiga ialah gerakan Yahudi sedunia. Mereka melakukan gerakan Illumination, itu satu gerakan untuk menundukkan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan atau bawah pemerintahan Yahudi. Mereka meracuni pemikiran umat Islam, maksudnya dengan cara ghazwul fikri, dengan menggunakan media massa dan berbagai media sosial bagi mewujudkan pemikiran pluralisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Mereka ingin menanamkan dalam pemikiran orang-orang Islam bahawa semua agama adalah sama dan manusia bebas beragama. Seterusnya, gerakan Yahudi ini juga ialah gerakan untuk menyekat kemajuan dan perkembangan ekonomi umat Islam agar mereka sentiasa bergantung kepada Yahudi sahaja. Atau mereka ingin menguasai segala-galanya segi bentuk pemikiran, segi bentuk ekonomi dan sebagainya. Allah menjelaskan dalam surah Taubah dalam ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, yuridu an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedangkan Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Jelas bahawasanya orang-orang kafir yang melakukan kezaliman tanpa bertaubat kepada Allah memberi kefahaman berikut. Sekiranya mereka bertaubat dan berhenti daripada melakukan perbuatan menzalimi dan menganiayai orang-orang Islam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini sifat-sifat Allah yang Maha lagi Maha Pengampun. Maksudnya yang buat jahat tu mesti bertaubat kepada Allah. Niscaya Allah akan tetap mengampuni walaupun sedahsyat mana, sebesar mana kejahatan yang mereka lakukan. Seterusnya, sekiranya mereka meneruskan perbuatan jahat tersebut, maka mereka akan dikenakan azab dan dimasukkan ke neraka Jahannam kerana kekufuran mereka, yang dibakar dengan api yang kuat membakar kerana melakukan siksaan ke atas orang-orang yang beriman. Sesungguhnya firman Allah dalam ayat ke-11, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Maksud ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Jadi Allah SWT menerangkan bahawa orang-orang yang mengakui keesaan Allah dan mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala serta menjauhi segala larangan Allah Ta'ala semata-mata untuk mencari keredaan Allah akan diberi pembalasan syurga di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu maksudnya diceritakan nikmat-nikmat syurga, sungai yang mengalir. Jadi pembalasan ini merupakan suatu kemenangan besar kerana ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang boleh kita lihat kepada firman Allah ayat 12 hingga 16. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Maksud ayat ini ialah sungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur ingkar amatlah berat. Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Daripada ayat ini dapat kita fahami bahawasanya Allah menerangkan tentang pembalasannya yang sangat keras atau sangat menyakitkan
ke atas orang-orang yang melakukan kederhakaan dan kezaliman. Secara tidak langsung Allah memberi amaran dan ancaman kepada golongan kafir Quraisy di samping menghiburkan Nabi SAW dengan beberapa kenyataan berikut. Pertamanya ialah dialah Allah Ta'ala yang mula-mula menciptakan semua makhluk dan dialah yang akan mengembalikan semula, iaitu menghidupkan semula selepas kematian. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, iaitu memberi pengampunan ke atas dosa-dosa hamba-Nya, yang memohon kemaafan dan menyesali perbuatan jahatnya. Dialah Allah yang memiliki arash, iaitu mempunyai kekuasaan dan kebesaran yang maha agung, yang tiada sesiapa yang dapat menandingi dan menolaknya. Dialah Allah yang maha berkuasa dan bebas melakukan segala apa yang dikehendakinya. Muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita lihat pula kepada firman Allah ayat 17 dan 19 surah Al-Buruj. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib. Maksud dia, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan pada mereka. Mereka itu ialah kaum Fir'aun dan Samud. Samud ialah kaum Nabi Saleh. Kamu, wahai Muhammad, bukan saja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Allah bertanya pada Nabi tentang berita betapa hebatnya kesesatan dan kekafiran golongan penentang terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul mereka. Begitu juga bagaimana dahsyatnya sisaan Allah ke atas mereka sehingga menanggung penderitaan yang ketara. Golongan penentang tersebut ialah Fir'aun dan kaum Samud. Berita penentangan mereka sudah terkenal di kalangan bangsa Arab. Mereka mengetahui tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa dan orang-orang yang mengetahui tentang maksudnya mereka ni adalah orang yang bergelumah dengan kekufuran daripada orang-orang Yahudi di Madinah. Begitu juga mereka mengetahui kisah kaum Samud yang mengingkari pesanan Nabi Saleh supaya tidak menyembelih unta yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Dalam ayat 19 ini Allah menerangkan bahawa sikap orang-orang kafir yang sama sahaja keadaan mereka pada setiap masa dan ketika maksudnya orang kafir ni sikap mereka sama sahaja setiap masa dan ketika. Sama macam mana? Sebabnya perangai dan tingkah laku mereka terhadap nabi-nabi adalah tidak berubah. Perangai sombong dan angkuh mereka terhadap nabi adalah tidak berubah. Inilah perwatakan orang-orang kafir yang diterangkan oleh Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW dalam memikul tanggungjawab risalah mengajak manusia ke jalan Allah. Nabi SAW akan berdepan dengan ujian-ujian yang hebat, ujian-ujian yang getih, dan ujian ini tidak menghamparkan keindahan ataupun hamparan permainan merah untuk menyelesaikan langkah jalan Nabi SAW, tapi akan ditabur dengan dunia kepahitan sebagai satu mihnah dan deliberasi dalam menjalankan agenda dan juga perintah Allah Ta'ala dalam memberi hidayah ataupun bukan memberi hidayah tapi membawa petunjuk kepada manusia, sebab hidayah itu adalah milik Allah. Nabi SAW hanya mampu mengajak ke arah kebaikan. Hidayah tetap menjadi milik Allah SWT. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Sekali itu saja untuk siri yang kelima bagi bulan Disember. InsyaAllah akan bertemu pada siri seterusnya. Sekali yang baik daripada Allah. Saya lemah daripada diri saya. Saya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Memaafkan semua. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.